Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel saya. Saya akan sampaikan isu terkini untuk keadaan terkini pilihan raya umum ke-15. Setelah BN dititah Agong untuk menyertai kerajaan perpaduan. Hari ini, daripada Malaysia Kini, berita terkini jam 3 petang ini, pemimpin Barisan Nasional, Perikatan Nasional, jumpa jam 3 petang hari ini. Pemimpin Perikatan Nasional dan Barisan Nasional akan berjumpa pada pukul 3 petang hari ini di Hotel St. Regis, Kuala Lumpur. Satu sumber terdekat UMNO mengesahkan perkara ini kepada Malaysia Kini. Ada perjumpaan antara BN dan juga Perikatan Nasional di Hotel ST ataupun St. Regis, Kuala Lumpur. Tokmat ataupun Muhammad Hassan mengetuai BN. Selain itu, Wi Kasiang Saravanan dan Arthur Kurup akan menghadiri perjumpaan ini. Katanya perjumpaan hari ini juga diadakan hasil persetujuan pada mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional semalam. Bagaimanapun, sumber itu juga mengesahkan bahwa pengurusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi tidak akan menyertai. Sebelum ini Barisan Nasional akan mengadakan perjumpaan dengan PH Pakatan Harapan bersama Anwar Ibrahim pengurusinya pada Isnin lalu di Hotel Seri Pasifik. Anwar berkata 7 wakil BN terlibat dalam perbincangan bersama Pakatan Harapan itu. Dan hari ini kita dapat melihat pula, kita dapat mendengar PN dan BN akan berjumpa. Namun menjadi tanda tanya saya dan juga mesti tuan-tuan dan puan-puan pun menjadi persoalan kepada kamu. Kenapa Zahid Hamidi tidak mengikut mesyuarat ini? Kata Anwar, antara yang hadir termasuklah Zahid Hamidi. Nah, ini untuk mesyuarat di Seri Pasifik. Itu bersama PH dan juga Barisan Nasional. Kata Anwar Ibrahim, selaku Presiden PKR, antara yang hadir termasuklah Zahid Hamidi, Muhammad Hassan dan juga Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri yang juga Perdana Menteri sementara, menurut Anwar Ibrahim, terpaksa keluar awal karena mempunyai urusan kerja. Katanya, perbincangan berkisar keperluan untuk membentuk kerajaan yang stabil dan terangkum yang menumpukan kepada tadbir urus yang baik dan membangunkan ekonomi negara. Kerajaan pusat masih tidak dapat ditubuhkan, berikutan tiada majority mudah dimenangi gabungan yang bertanding PRU15. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, setelah selesai tugas Agong, di mana GPS 5 ahli parlimen GPS dan 30 ahli parlimen Barisan Nasional yang sudah menghadap Agong. Beberapa berita susulan dan keputusan terkini daripada Istana Negara. Agong telah keluar kenyataan bahwa Agong titah BN untuk sertai kerajaan perpaduan. Agong titahkan BN sertai kerajaan perpaduan. Itu kenyataan daripada Zahid Hamidi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, petang ini pula BN dan PN akan berjumpa pula. Pemimpin BN dan Perikatan Nasional jumpa 3 petang ini. Daripada sumber yang dipercayai telah menyampaikan info ini kepada Malaysia Kini. Jadi adakah ini petanda bahwa sokongan kepada BN berbelah bagi dengan PH pun ada, dengan PN pun ada, setelah 10 tanda tangan SD ataupun perakuan SD, tanda tangan SD untuk Muhyiddin Yassin ditarik oleh 10 orang ahli parlimen BN. Jadi tuan-tuan dan teman-teman semua, kita menantikan apa keputusan terkini dan apa message dan apa keputusan petang ini dengan perjumpaan BN dan PN. Apa maksud perjumpaan ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia. Pada petang ini sudah pasti kita sudah mengetahui keputusan terkini daripada Istana Negara yang telah membuat satu keputusan yang sangat mengejutkan, sangat tergempar untuk rakyat Malaysia. Kita sudah mendengar
keputusan-keputusan terkini daripada Istana Negara dan apa yang akan diputuskan untuk Barisan Nasional, untuk Perikatan Nasional, dan bahkan untuk Pakatan Harapan juga. Anwar Ibrahim yang pada ketika ini menantikan keputusan terkini daripada Istana Negara yang pasti mengejutkan. Beliau menantikan apa status beliau selepas ini. Adakah beliau layak untuk menjadi Perdana Menteri ataupun Muhyiddin Yassin yang akan menjadi Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua daripada Malaysia kini, ini sangat mengejutkan saya dan saya ingin berkongsi dengan kamu. Berita ini daripada Malaysia kini, Agong titahkan BN sertai kerajaan perpaduan, kata Zahid. Saya ada agak tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada buat video pagi tadi berkenaan dengan ini, di mana saya berpikir bahwa kebijaksanaan Agong, saya coba membuat spekulasi andaian saya sendiri, mungkin Agong pun akan mengarahkan ataupun mencadangkan Barisan Nasional untuk sertai kerajaan perpaduan ataupun memberi kerjasama kepada Pakatan Harapan. Hari ini Agong titahkan BN sertai kerajaan perpaduan, kata Zahid. Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi berkata, yang di Pertuan Agong menitahkan bahwa semua 30 ahli parlimen itu mesti mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan. Memberitahu hal itu kepada Malaysia kini, Ahmad Zahid berkata, dia bersama dua lagi pemimpin tertinggi gabungan berkenaan menerima titah tersebut semasa menghadap Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara. Ditanya mengenai sikap berkecuali Barisan Nasional, seperti yang dinyatakan beberapa pemimpin parti, Ahmad Zahid menjawab, tak ada. Tak ada, bukan itu titah tuanku, katanya. Titah tuanku ialah bentuk kerajaan perpaduan. Selain Ahmad Zahid, turut menghadap Agong ialah Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan Setiausaha Agung BN Zamri Abdul Qadir. Mereka yang menghadap kira-kira jam 10.30 pagi tadi. Agong semalam menitahkan agar kesemua ahli, 30 ahli parlimen Barisan Nasional untuk hadir ke Istana Negara pagi ini untuk ditemu bual secara langsung dalam usaha Baginda melantik Perdana Menteri baru Malaysia. Bagaimanapun, menurut Ahmad Zahid Hamidi, sesi itu digantikan dengan pertemuan mereka bertiga saja yang menghadap Agong. Susulan titah Agong pagi tadi, Ahmad Zahid berkata, titah tersebut akan dibincangkan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO dan kemudiannya Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dan berdasarkan surat yang dikeluarkan Ibu Pejabat Parti, mesyuarat MKT UMNO dijadwal berlangsung pada jam 8 malam ini, diikuti pertemuan Dewan Tertinggi BN. Sudah pasti mesyuarat MKT UMNO ini akan disentuh berkenaan dengan titah Agong untuk BN serta kerajaan perpaduan. Makna kata, ada harapan BN dan PH akan bergabung. Ramai yang menantikan keputusan terkini untuk Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Bagaimana situasi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional? Jadi selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin berkongsi dengan Anda. Pakatan Harapan BN ada perjanjian bentuk kerajaan Perak, yaitu daripada Sinar Harian. Ipoh, Pakatan Harapan mendedahkan mereka memang menandatangani perjanjian bersama Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan negeri di Perak. Jadi ini pun sudah menunjukkan bahwa PH dan BN akan bekerja sama. Walaupun ini kerajaan negeri di Perak, tapi ini sudah menunjukkan kerjasama antara PH dan juga BN. Perkara itu diakui pengerusi PH Perak, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, yang memaklumkan perjanjian itu dibuat pada 21 November bersama pengerusi Barisan Nasional Perak, Datuk Seri Sa'arani Muhammad. Menerusi kenyataan ini, keunikan kerajaan Perak
yang baharu ialah ianya terdiri daripada gabungan dua parti yang selama ini sentiasa berada dalam pihak yang bertentangan antara satu dengan yang lain. BN yang majoritinya daripada UMNO di satu pihak, dan PH terdiri daripada Amanah, DAP, dan Parti Keadilan Rakyat PKR berada pada satu pihak yang lain. Namun, segala pertentangan ini tidak menjadi halangan kepada keperluan perundangan untuk membentuk sebuah kerajaan. Undang-undang adalah bebas ideologi. Undang-undang hanya melihat kepada prinsip dan ia perlu dipatuhi tanpa sentimen dan emosi. Jadi kita dapat melihat mungkin PH dan BN akan bekerja sama. Apa yang pasti daripada Malaysia kini hari ini, Agong titahkan Barisan Nasional untuk sertai kerajaan perpaduan kata Zahid, dan setelah PH dan BN bergabung ataupun mempunyai perjanjian bentuk kerajaan Perak, ini kita sudah dapat melihat tanda-tanda bahwa Pakatan Harapan dan BN akan bergabung membentuk kerajaan, dan sudah pasti Perdana Menteri ke-10 yang akan diangkat adalah Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk episode seterusnya PRU 15.